Okay. Okay, so now for question number 1, ada masalah. Yang number 1 ni kat sini ialah, kat sini kita gantikan X ni dengan, X ni ganti dengan berapa? X ni gantilah dengan 2. Kat situ F2 kan, betul tak? So F2 dekat situ, so kat situ ialah 8 kali 2 tolak 1. So we get 15, right? Okay, so for number 2, kita ada X sama juga dengan 3. So sekarang when X is equal to 3, so our Fx is 8X tolak 1 sama juga dengan 3. So sekarang dekat sini is 8X sama juga dengan 4. So X is equal to 1/2, which is 4/8, right? Okay. Betul So for number 3, ada soalan interrupt tau. Okay, so number 3. Okay, for number 3 here. Okay, so kita ada ni X kuasa 2. So kita punya soalan ialah 8X. So 8, tempat X tu daripada tadi kan Fx sama juga dengan 8X tolak 1. So sekarang Fx kita Fx kuasa 2. Okay, so sekarang dekat sini Fx kuasa 2 sama juga dengan tempat X tu. Tempat X ni gantikanlah dengan X kuasa 2 tolak 1. Mudah-mudahan je dapat 3 markah, betul tak? Tapi ni bertulis lah. Okay, nanti soalan objektif tu dia adalah daripada low level, intermediate level dan high level. Okay, ni dalam low level lah macam ni. Okay, so sekarang soalan saya tak buat lagi tau sebenarnya. Okay, so sekarang kat sini ialah yang keempat ialah F1 tolak X. Okay, so yang ni sama juga, which is 8. Tempat X yang ke atas ni, tempat X tu kita gantikanlah dengan nilai X yang di dalam ni. Okay, so tolak 1. So yang dalam ni gantikan 1 tolak X. So kita dapat 8 tolak 8X tolak 1. Betul tak? So sekarang dekat sini kita akan dapat 8 tolak 1 kan 7. 7X, 7 tolak 8X. Okay. So far so good? Okay tak? Okay, so now move to question B. Okay, for question B. Here, domain and range. Konsep domain. Siapa ada masalah dengan konsep domain? Okay, saya buat introduction sikit lah. Untuk domain ni, kalau kita ada graph, okay, kalau kita ada graph, kita ada paksi X dan paksi Y, right? Okay, kalau contoh kalau kita ada graph X kuasa 2 macam ni. Okay, X kuasa 2. Ini ialah graf untuk X kuasa 2. Ini ialah Y sama juga dengan X kuasa 2. This is a bit revision about domain. Okay, what is domain? Domain ialah nilai X tu. Okay, kalau kita ada table, okay, any value yang kita input dekat X, contohnya dekat X tu kita letak negatif 100. Okay, kita boleh plotkan Y sama juga dengan negatif 100 kuasa 2 ialah 10,000, right? Okay, maksudnya sekarang dia akan dapat diplotkan dekat 10,000. Okay, kalau X tu sama juga dengan negatif 10, okay, Y tu sama dengan berapa? Dia sama juga dengan 100, betul? Dia semakin kecil kat bawah, okay 100. Kalau dia ialah kosong, X sama dengan kosong, untuk yang ni dia ialah kosong. Okay, dan seterusnya dia boleh jadi juga negatif positif 1K, betul tak? 1000, jadi kita adalah nilai dia berapa? Okay, so sekarang domain saya kata tadi ialah dekat X. Okay, kita refer dekat X. As long as titik tu boleh diplotkan, which mean that X tu define. Kita tekan calculator, kita tak dapat max error, betul tak? So sekarang kita boleh, untuk yang ini, kita boleh katakan domain tu ialah from negative infinity to infinity. Why? We can conclude that because of
Every time kita masukkan nilai X kat sini, dekat table ni, X sejuta ke, negatif sejuta ke, kita ada value. So value dia tu valid. Maksudnya pattern for domain untuk X tu, untuk equation X kuasa 2 is from negative infinity until infinity. Okay, clear eh? Sebab saya tak ajar, saya nak tahu kamu clear tak konsep domain dekat sini. Sebab saya tak ajar kamu pasal ni kan, Samad sebelum ni. Okay, clear konsep domain? Kalau kita ada graph, kita tengok dekat X. Kalau X dia boleh diplotkan dekat semua tempat, okay, so kita boleh conclude negativity, infinity. Okay, kalau yang ni untuk range pula, what is range? Range, we are looking for the Y value. Okay, untuk ini, case ni, Y value kita nampak tak kat sini? Only from, macam ni. Maksudnya daripada kosong dan ke atas je Y tu ada nilai, betul tak? Maksudnya Y tu, nilai dia daripada termasuk kosong. Okay, open interval, close interval semua tu faham eh? Termasuk kosong ni open interval, tak termasuk. Okay, kosong sampai infinity. Okay, kosong sampai infinity maksudnya, nampak tak Y dia dekat sini? Daripada titik kosong ni sampai ke atas, dia sentiasa ada diplotkan. Cuma yang kat bawah ni tak ada diplotkan. So untuk yang ini kita boleh kata range dia, range we are looking for the Y value. Range dia ialah daripada kosong ke infinity. Okay, clear about domain and range? Okay, before we answer the question. Okay, so here for B ni, okay, untuk equation ni kita kena cari composite function. Okay, composite function. Composite function untuk dapatkan yang ini clear tak? Kalau clear saya tak nak terangkan. Maksudnya kat sini F, dalam dia ada GX. Saya kalau tak nak terangkan terpaksa saya terangkan juga kan. Sebab ni bukan apa tau. Sebab kita punya midterm exam tu nanti next week, hari Jumaat 18 hari bulan, pukul 3 sampai 7 PM. Sebab saya nak semua orang skor dapat 20 ke atas. Dia out of 30. Semua orang mesti dapat 20 ke atas. Kenapa? Contoh kalau kamu dapat 22, hari tu kamu punya quiz ada 3 markah. Lepas tu kamu punya assignment 15. Ni dah berapa? Yang ni dah lulus kan? Bukan. Ya, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10. So sekarang yang ni value dia semua ialah 10. 1. Okay, 1, 2, 3, 4. Okay, kamu kalau kamu dapat 22, kalau hari tu kamu punya quiz 3, campur dengan assignment kalau memang buat, memang every group member check memang betul, so you get 15. So 40 ni dah lulus. Bayangkan kamu dah half of semester dah dapat 40, nanti half lagi semester assignment sebab boleh tanya saya, boleh tanya kawan-kawan. So make sure assignment hantar dapat 15. So kamu dah dapat berapa ni? Dah ada 55 markah. Kamu dah ada 55 markah which is dah ada B- dah markah kat situ. Betul tak? Okay. After that you get the apa yang lagi tak ada? Quiz. Contoh quiz 2 nanti kamu dapat 4. Okay. So kat situ kalau lebih kurang dapat 60 lah. Okay, dah dapat B. Nampak tak kat situ? Okey, dah dapat B. So sekarang kalau dia dapat final 15 sekalipun, contoh dia dapat 75, contoh dia dapat 75 ke 76 ke 77, dia dapat A minus dah. Nampak tak kat sini? A minus. That's how the smart people think. Dia tak buang masa, dia tak nak, okay, maksudnya hari tu midterm exam, masa midterm break hari tu dia dah pulun, okay, untuk setiap subjek, so that bila final nanti dia fokus untuk yang dia belum belajar je lagi. Sebab macam final pun kalau macam calculus kita tak cover daripada awal, kita cover yang second half je, maksudnya differentiation and integration only. So please smart, study smart. Okay, so yang ni lah. Untuk subjek lain pun saya harap assignment, quiz semua buat. Tak buat quiz, sila maklumkan lecturer tu dan ada surat kenapa demam apa semua, ikut prosedur. Rugi kalau nanti kalau macam kawan boleh dapat CJ-Dekan 3.6 and above, kamu tengok je nanti. Sebab mudah nak dapat dekan pun kalau macam orang tu dia study smart. Okay, sedang membebel kat situ. So sekarang untuk A ni, ada soalan tak untuk ni? Nak dapatkan X campur 1 per X campur 2 untuk F composite G.
Okay, kalau kita cuba buat F, dalam dia ada assignment. Assignment semua dapat berapa? Nanti minggu ke-12 saya bagi. Saya bagi kamu punya minggu ke-12, sepatutnya setiap lecturer dah bagi markah yang adalah at least ada assignment dengan midterm test macam tu. Dengan quiz supaya kamu boleh tak tahu kalau macam rendah sangat kamu nak drop ke minggu ke-12 tu boleh drop. Ada orang macam tu lah, nanti kita discuss lah pasal ni macam mana how to plan your study kan. Okay, so sekarang untuk yang ni, kita yang ni dulu ya. Okay, untuk F, G, composite X, G, F, composite G. Okay, so sekarang kat sini, dalam dia, F dalam dia ada G. F kita ialah 1, tolak, dalam dia ada G. G tu apa? 1, sebab tempat X ni kita ganti dengan G tu semua. Okay, 1 per X campur 2. Okey, selesaikan untuk yang ni. Jadikan pembawah dia sama. Okey, so yang atas ni ialah X campur 2 tolak 1. Okey, so kita dapatlah jawapan yang dalam kotak ni. Betul tak? F composite G. Mudah kan? Okey, so sekarang untuk yang ni, kamu nampak tak? Untuk ni, domain dia, kenapa domain dia X is not equal to 2? Kenapa? Boleh faham tak? Kenapa domain dia X tak sama dengan 2? Kalau kamu dah dapat macam ni je notation, full mark lah. Kalau macam ni pun full mark juga. Mana-mana satu, salah satu. Okay. So sekarang X tak sama dengan 2 untuk yang ni. Kenapa? Sebab bila X campur 1 per, kalau bawah ni ialah 2, maksudnya X campur 2, X campur 2 ke? Dia tak boleh sama dengan negatif 2 ni. Ni salah. Saya punya. Okay, so sekarang X campur 2, dekat bawah tu dia tak boleh kosong kalau macam domain. Okay, untuk dia tertakrif, kalau nilai bawah ni kosong, dia tak boleh sama dengan kosong. So X tak boleh sama dengan negatif 2. So sekarang kat sini X tak sama dengan negatif 2 ni ialah domain dia. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab bila kita letak X sama dengan negatif 2 dalam sini, okey, dia akan, kita tak boleh nak plot kat mana-mana sebab jawapan dia ialah infinity, max error kan, kita tak tahu nak plot dekat atas. So it's undefined. So when the domain, when the X value is undefined, so tak bolehlah Syari. Boleh? Boleh tak? Domain just now. Okay, so sekarang settle yang tu. So kita nak dapat range pula. Macam ni kita nak dapat range. Untuk yang ni, range ni sebab kita tak tahu dekat mana dia punya range ni kan. So boleh tak kita cari Y just now ialah apa value dia? X campur 1 per X campur 2. Kalau kita cari dia punya inverse, Y inverse dia boleh dapat tak? Kejap saya try nak cari range. Ada tak orang yang cari range dia buat inverse? Ada orang dia guna kotak-kotak, it's depend. X campur 1. Kamu dapat tak range ni? Okey, kat sini dia dapat Y X campur 2. Y sama juga dengan X campur 1. Okey, dekat sini akan dapat Y X tolak X. Saya pindahkan X kat sebelah sini Yang ada X dia pindah sebelah kanan. Yang tak ada X saya bawa sebelah kiri semua. Ini ialah 1 tolak 2 Y. Okey, so sekarang dekat sini dia akan jadi, yang ni saya bawa ke sini. Dia akan jadi X 1 tolak Y sama juga dengan 1 tolak 2Y. Okey, untuk nilai ni ialah X, range dia ialah 1 tolak 2Y per dengan 1 tolak Y. Okey, so sekarang dekat sini, okey, kita nampak tak kat sini? Bila kita dah cari inverse, macam kita cari domain tadi. Yang bawah ni tak boleh kosong. So 1 tolak Y tak boleh sama dengan kosong. So Y tak boleh sama dengan, pindahkan. Kosong tolak 1 negatif 1. So kat sini negatif, so Y tak boleh sama dengan 1. So nampak tak kat sini range dia tak boleh sama dengan 1. Yang ni. Boleh faham tak apa yang saya buat?
Is there any question please ask? Ni saya cari range tadi. Okay, yang ni saya cari guna inverse. Kalau macam tadi, Y sama juga dengan X kuasa 2. Yang soalan macam ni, domain dia kan ialah negative infinity, infinity. Tapi untuk range yang tadi tu saya tengok dekat graph. Itu depends. Kalau kat graph tu nampak mudah. Okay, so saya boleh conclude kan, saya kata range dia ialah from 0 until infinity. Range dia untuk equation macam ni. Okay, tapi untuk equation macam ni, kita macam, maksudnya jawapan yang macam ni, kita macam susah sikit nak cari dia punya range. So, itu sebab saya cari inverse dia. So, dapat X sebagai perkara rumus. So, nampak tak? Bentuk macam ni, bawah sini tak boleh kosong. So, that for bentuk macam ni, kita cari inverse dan kita dapat dia punya range value. Boleh? Sebenarnya banyak tau soalan kalau kita tengok dekat internet. Kalau saya boleh share yang ni, share saya share dekat, okay, boleh lah pergi kat saya punya Opera ni dekat sini. Okay, contoh kita cari dekat situ domain and kalau kamu nak buat latihan lah, domain and range. Kalau tak faham lagi domain and range, online quiz, boleh jawab kat sini. Banyak quiz kat sini, online quiz. Kita nak tahu konsep ni. Okay, so kita boleh tengok kat quizzes pun ada. Okay, ini salah satu contoh lah. Okay, so kamu boleh daftar. So kita boleh tengok dekat sini for function ni domain range dia apa. Lepas tu dia bagi pula equation macam yang ada relation tu dan dia bagi table. So kita faham. Okay, lepas tu kalau contoh soalan macam saya cepat je Kalau kejap kalau dekat Khan Academy ni pun bagus juga kita nak tengok soalan domain dengan range. Cuba masuk dekat Khan Academy, lepas tu jawab dia punya domain dengan range punya quiz. Contoh dekat sini. Oh, yang ni dia kena. Okay, so kat sini, what is the range for G? Kamu nampak tak kat sini? What is the range for G? Equation dia macam ni. Semua nampak tak? Okay, kalau kita daripada graph, kita nampak tak kat sini? Range dia ialah semua yang related to Y kan? So, dia daripada negatif 7 sampai yang paling besar Y dia 4. Okay, so kita nampak kat sini. Negatif 7 sampai 4. C. Okay, so kita boleh check. Correct, selected. Okay, macam tu lah kita banyak dah. Kita tak pergi library pinjam buku pun through your internet, you can do the exercise by typing the, kamu nak pergi domain dengan range punya online quiz ke, limit punya online quiz ke, still boleh lagi. Okay, saya stop sharing this. Okay, itu ialah how do we do the exercise. Okay, so back to the saya punya soalan tadi balik. Okay, here. Di mana 2018, 2019. Okay, so yang ni G composite F, jawapan dia ialah, yang ni saya tak buat dah lah. Yang ni kamu boleh buat dan boleh check. Jawapan dia ialah ni. Dan how can we find the domain pun sama juga. Which is 1 tolak 3X yang bawah ni. 3 tolak X tak boleh sama dengan kosong. So, our X here tak boleh sama dengan, okay, 3. Okay, bila pindah kat sini dapat negatif 3 kan. Negatif bahagi dengan negatif kat sini. So, dah tak boleh sama dengan 3. So, domain dia macam tu. So, untuk Y, kalau equation dia macam ni, untuk Y, please find the inverse then you get the range after that. Range pun sama. Dekat bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Okey, boleh. Boleh tak ni? Okey, untuk inverse pula. Untuk inverse. Inverse ni, okay, how to find inverse? Sama lah macam kita yang tadi tu.
which is G kita apa? G kita ialah 1 per X campur 2. Kat sini 1 per X campur 2. 1 per X campur 2. Okay, so sekarang carilah rearrange the equation to get X kat sini. So Y X campur sama juga dengan 1. So sekarang kita jadi YX campur 2Y sama juga dengan 1. Okay, kejap ya Husna. Kita back to that question after this. Okay, so sekarang dekat situ kita nak jadikan X sebagai perkara rumus kan? Jadi kat sini YX sama juga dengan 1 tolak 2Y. Okay, so our X will be, okay, X akan jadi 1 tolak 2Y per Y. Okay, so yang ni ialah kamu punya inverse. So jadi gantikan Y yang dalam equation yang ni terhadap X jadi 1 tolak 2X per X. So dapat G inverse dia. So back to this question, G composite F ya Husna. Okay, so now G composite F, just now, kejap lupa soalan. Soalan kita ni kan? Okay, kita nak jawab soalan 2. Okay, so macam mana kita dapat 3 tolak X tu? Okay, G composite F untuk yang ni. Okay, jadi kat situ dalam G tu ada Fx. Okay, so sekarang G kita yang ni kan? Okay, so sekarang G kita ialah 1 per, okay, ni this is G kan, tapi dalam G tu ada Fx. Dekat tempat G ni, mula-mula G tu X kan? Okay, so sekarang gantikan ke semua yang dalam ni, letakkan dia dekat sini, campur 2. So yang ni ialah Fx kita ni letak kat tempat X yang G ni. Okay, 1 tolak X. So 1 tolak X. Okay, ini akan jadi 1 per 1 campur 2 kan 3? Kan soalan ni? Betul lah. 1 campur 2 kan 3. 3 tolak X. So yang ni jawapan dia 1 per 3 tolak X. Boleh Husna? Untuk soalan G composite F just now. Okay, so sebab kita nak F tu dekat dalam. So dalam G tu ada X. X ni semua gantikan dengan nilai Fx. Macam tu lah saya suka buat kurungan. Bila jumpa X je buat kurungan. Bila jumpa X je buat kurungan. Okay, lepas tu gantikan Fx semua tu dalam kurungan yang kita buat tadi tu. Okay, harap clear lah ya. Okay, so this is the yang tadi yang Husna tanya tu. So we move to the C, sketch. How to sketch? Okay, graph ni kan kalau dulu mungkin tak tahu lah kamu. Kalau saya sayang nak tinggalkan soalan graph. Okay, kalau graph ni without find its inverse, sketch the inverses at the same axis. Okay, so sekarang dekat sini kalau kita nak lukis graph, back to the concept of graph. Graph ke limit ke function ke semua, konsep dia is kita lukis table X dengan Fx. Domain pun kita tengok kat sini juga. Value yang X ni semua nilai boleh, so kita boleh conclude that negative infinity, anti-infinity. So tengok pattern Fx pula, that's our range. Okay, so now for sketching this, okay, kita punca X tolak 3. Okay, try masukkan kat sini. Kita tahu bahawa untuk Fx ni kalau nilai dia lebih, okay, first is what is the domain. Kalau kita nak lukis ni, kalau contoh kalau orang tu dia kata dia nak mula dengan negatif 10. Bila letak negatif 10 dalam sini, punca kuasa tak boleh kan, betul tak? Sini tak ada value kan? Max error, betul tak? Punca. Okay, kalau kita letak kosong pun still can't get a value. So, bila dia kecil daripada 3, kita tak dapat value. So, bila dia ialah 3, baru dia ada value. So, kat situ, dia sebenarnya domain dia from 3 until
infinity. That's the domain tu sebab graf dia dekat sini macam ni. Daripada 3 dan ke atas dia ada value. Ini graf dia. Boleh? So kalau kita ada punca kuasa, kita ada X tolak 3. Okay. Elemen dalam punca kuasa ni must be greater or equal to 0. Sebab punca kuasa dalam dia ada negatif, dia akan dapat math error. Infinite, maksudnya kita tak ada, sebenarnya dia bukan math error. Kalau kita belajar engineering, punca ni, X tolak 3 dia akan dapat complex number. Complex number tu, itu dia another thing. Okay, so now we know that the domain for this is X tolak 3 lebih besar sama dengan 0 and our X is lebih besar sama dengan 3. Ini boleh tengok dekat lecture saya, dekat saya punya video macam mana saya cari domain dengan range. Okay, so sekarang dekat situ X lebih besar sama juga dengan 3. Okay, this is the domain. So, because of this, our graph only consider from 3 until infinity. Maksudnya graph ni daripada 3 dia bermula. Sebab it's defined when X is greater and equal to 3. Boleh? Sebab domain dia X lebih besar sama dengan 3. So this is the, sambil-sambil kita lukis graph ni, kita fahamkan konsep domain kat sini. Okay, this is the domain. Okay, so now graph yang ni sebenarnya dia nak cari apa? Dia nak cari graph, dia nak cari inverse kan? Okay, untuk inverse, okay, kalau kita dah dapat graph kita yang ni, kalau kita dah dapat graf kita yang tu, so kita lukis satu garis yang X sama juga dengan Y dan pantulkan garis tu. Ini ialah inverse yang kita cari tanpa mengira inverse itu sekali. Maksudnya kita tak kira pun F X inverse ni kita tak dapat pun berapa, tapi kita dah ada value, kita dah ada graf yang ni. So bila kita pantulkan pada Y sama juga dengan X kat situ, this is the inverse function for this particular function. Understand? Okay, now we move to the D. Okay, untuk D ni macam mana kita nak cari final answer untuk ni? Macam mana? Kamu buat macam mana? Guna log. Log 2, 4, Guna okay, so sekarang dekat situ ialah kamu buat macam mana? Log 2, 2. Okay, kamu buat log 2, 4. Sebab konsep log kan darab ialah tambah, betul. Kita tengok rule kan. Kalau nanti exam pun kalau kamu nak buka rule, saya tak ada masalah. Campur log. Pastikan rule tu dah ada depan mata, lepas tu jawab online quiz tu, online exam tu. Okay, cuma okay, lepas tu kecilkan. Macam mana tu? Kita nak kecilkan. Okay, so sekarang dia ialah apa? Log tu, okay, so kita boleh, ada orang dia dapat ni, dia convertkan kepada log 10, dia tekan calculator kan, betul tak? So another way selain daripada tekan calculator tu ialah kita ada log 2, kita buat 2 power of 2 which is 4, right? Campur, ini ialah log 2 power of 3. So log 2 by referring to the rule we'll get 2 plus 3. Okay, we'll get 5. This is the final answer which is 5. Kalau tekan calculator yang ni ialah log 4 bahagi dengan log 2 sebab dalam calculator is the default answer is default log ialah log 10 kan, kena convert lah. Yang ni kepada log 10 tambah, yang ni convert pada log 10 then you can tambah so that you get 5 also. Itu pun betul juga. Boleh? Clear D1, D2, macam mana kita dapat ni? Okey, yang ni kita selesaikanlah untuk yang atas ni. Okey, yang atas ni, okey, ni akan dapat apa? Akan dapat 6, kalau kita darabkan yang dekat luar tu. 3 dengan negatif 2 tu darab ke tambah? Tapi 6 ni jangan lupa sebab dia dalam kurungan. Bila dia dalam kurungan, 6 tu pun still ada negatif 2 dekat luar. Boleh? Dia dalam kurungan.
jangan abaikan 6 tu still ada negatif 2 dekat luar. X 3 darab negatif 2 akan dapat negatif 6. Okey, lepas tu Y negatif 4 darab negatif 2 ialah negatif negatif ke positif lah kan. Okey, positif 8. Okey, so now divided by okey, 3 ni pun jangan lupa 3 kuasa negatif 3. X 2 kali 3 negatif 6. 5 kali 3 Y negatif 15. Okey, 15 kat sini. Okey, lepas tu baru kita kecilkan terminate atas bawah. Y dengan Y, X dengan X. Kalau yang dekat sini boleh terminate 6 negatif 2 negatif 3 ni boleh juga. Okey, so sekarang dia akan dapat berapa tu? X kuasa 6 kuasa 6 ni hapuslah kan, betul tak? Okey, so sekarang kita bila dia negatif ni, kita akan dapat apa? Negatif kalau tu kita terbalikkan kan, betul tak? Dia jadikan ke bawah. Okey, kita dapat 8 Siapa dapat 8 tu? Okey, kita dapat berapa ni? Kita dapat 3 kuasa 3. Lepas tu Y. Okey, this is negatif 15. Ke atas tu ialah Y kuasa 8. Okey, so macam mana kita nak selesai ni? Maksudnya bahagi tolak kan, maksudnya 8 tolak apa? Macam mana negatif 15 kuasa 8? Y tu macam mana? Okey, kita boleh bawa Y kuasa 15 ni dekat atas sebab dia ialah okey 8. Okey, campur dengan 15 macam tu. Itu kuasa negatif 2 ni dia akan jadi 6 kuasa 2. Okey, so yang ni akan jadi 3 kuasa 3. Sini 27. Y kuasa 23. Bahagi dengan 36. Okey, so kat situ akan dapat 3. Kat sini akan jadi 3. Yang ni akan jadi 4. Y kuasa 23. So selesailah dekat situ. Okey. Boleh faham? Ada orang dia cara lain tapi nanti final answer dia dapat 3/4 Y kuasa 23. Sama je nanti. Okay, so sekarang kita move to the question E. Okay, macam mana kita nak selesaikan ni? Okay, yang ni dia tak susah. Kenapa? Sebab dia log 3 kat situ. Okay, bila dia log 3 dekat situ, dia dapat macam mana? Okey, cuba kita selesaikan. Dia akan dapat, okey saya buat kat atas ni. Dia ialah, sekejap saya padam ni dulu. Okey, dia ialah kat sini log 3 X kuasa 2. Kalau kita nak buat simply, kita nak selesaikan depan ni jangan ada apa-apa Okey, jadi ialah log 3 kuasa 2, X kuasa 2 tolak log 3 X tolak 2 sama juga dengan 2. Okey, so sekarang kita nak find the value of X. Okey, so sekarang ni tolak kan log 3X tolak log 3X. Can we simplify this? Dia akan dapat apa? Dia akan dapat log 3 ni semua ialah kan tolak akan jadi bahagi, betul? Bahagi dengan X tolak 2. Sorry. Kat sini akan jadi sama juga dengan 2. Okey, so bila kita dah dapat bentuk macam ni, boleh tak kita tukar ni dalam bentuk exponential, which is yang ni kita punya base kan? 3, base kita 3, so dia akan jadi 3 kuasa 2 sama juga dengan X kuasa 2 per dengan X tolak 2. Faham tak daripada sini ke sini? Jadi saya tukar daripada bentuk log kepada bentuk exponential. 3
Bentuk log pada bentuk exponential, ingat bila kita ada log A, B sama juga dengan C, bentuk exponential dia ialah ambil A ni, A kuasakan dengan C yang dekat luar ni, C sama juga dengan B. Okey, ini yang saya buat, which is A kita ialah 3. 3, yang kat luar ialah 2. 3 kuasa 2 sama juga dengan B ni. B ialah kurungan besar ni. Boleh faham? Itu yang saya buat. Saya convert from bentuk logarithmic to exponential. Boleh? Okay, now when we get this, okay, boleh rearrange lah this equation. Kamu rearrange this equation, letakkan X ke atas, nanti kamu akan dapat X kuasa 2 tolak 9X tambah 18 sama juga dengan 0. So lepas dapat macam ni, you tekan mod equation dekat dalam kamu punya calculator, so then you get X sama dengan 3 dan X sama juga dengan 6. Selesai. Boleh? Okay, for number 2. Banyak lagi tak ni? Banyak lagi. Okay, number 2, E2. Okay, so sekarang kita nak find the value of X. Okay, macam mana kita nak cari value of X untuk soalan nombor 2? Okay, kita nampak kat situ base kita kiri dan kanan tak sama. Yang ni tak sama. Okay, so kita nak turunkan 2X ni dengan X campur 1, kita nak turunkan letak kat depan. Sebab macam ni kita nak selesaikan untuk X kalau dia masih dalam power kan kat atas tu. Okay, so sekarang kat situ kita akan lonkan kiri dan kanan. Lon 3 kuasa 2X sama juga dengan ln 5 kuasa X campur 1. Okay, now apa yang kita buat ialah kita bawa yang kuasa ni ke depan, iaitu 2X ln 3 sama juga dengan X campur 1 ln 5. Okey, untuk yang ni semua yang yang ni kita ada kurungan ni, kita kembangkan dia, kita akan dapat ni, akan dapat yang sebelah kanan ni akan dapat X ln 5 tambah ln 5. Okey, yang dekat luar ni ialah 2X ln 3. Okey, semua yang ada X kita bawa sebelah kanan. Dia akan dapat 2X ln 3 tolak X ln 5 sama juga dengan ln 5. Okey, lepas tu macam mana? Apa yang kita kena buat? Kita kena faktorkan X keluar sebab kita nak tahu value of X, right? So now, bila kita faktorkan keluar, saya buat kat atas Okey, bila kita faktorkan keluar, kat sini X, jadi yang dalam ni tinggal apa? Dia ialah 2 ln 3 tolak ln 5 sama juga dengan, kat sini apa? Ln 5. Okey, jadi kat situ, kita tahu bahawa kita boleh selesaikan untuk X. X ialah ln 5 bahagi dengan 2 ln 2 ln 3 tolak ln 5. Okey, so sekarang untuk yang ni, dia ialah, kat sini ada ln tolak ln kan? Okey, kat situ akan jadi ln 5 bahagi dengan ln, yang ni akan jadi 3 kuasa 2, sebab 2 kat depan ni bawa ke atas sebab dia tolak, dia akan jadi bahagi dengan 5. Okey, so dapatlah jawapan ni. So bila kita dah dapat jawapan ni, ln 5 bahagi ln 3 ni boleh tekan calculator dan this is the final answer. Understand? So saya cakap sorang-sorang ni. Madam. Madam. Sayang dulu sayang. Kalau saya guna lock boleh? Boleh. Kalau kamu guna log 10 ke log 10, kiri kanan sama. Depends. Ln pun ialah log juga. Ln ialah log asas E kan. Okey, kalau guna log 10,
pastikanlah log 10 tu daripada atas sampai bawah sama. Okey, pun boleh juga log 10 kiri dan kanan. Boleh. Nanti tekan calculator pun sama juga. Okey, so sekarang boleh saya ada soalan lagi? Question 2. Okay, for question 2, this is what we call piecewise punya soalan. Graf dia akan ada tiga bahagian kat sini. Okay, untuk F0, kosong ni kita kena consider. Kosong dekat dalam kat sini kan. Kalau kita ada X, okay nampak tak kat sini? X dia nampak dia 5. Okay, 5 dan ke bawah kita follow equation yang atas sekali. Okay, antara 5 dengan 8 kat sini kita follow second equation. Antara 8 dan ke atas kita follow third equation. Okay, so now when we want to find F kosong, kosong tu terletak dekat mana? Lebih kecil daripada 5 kan? So, gunalah first equation. Dia ialah punca 16 campur kosong kuasa 2. Dia akan dapat 16 punca iaitu 4. Boleh? Mudah kan? Okey. So untuk 8. 8 ni kita kena tahu. 8 dia tak terletak pada yang nombor 2. Dia terletak pada equation yang ketiga. Kenapa dia terletak pada equation yang ketiga? Sebab dekat sini 8 tu lebih besar sama dengan 8. Yang atas ni dia tak sampai 8. Faham? Okay, so kalau tu kita tahu bahawa bila dia lebih besar daripada 8, nilai dia sentiasa 4. Kalau graf ni dekat 8, maksudnya nilai Y dia ialah daripada 4 tu dekat sini, nilai dia terus kosong macam tu je. Maksudnya graf dia macam tu. Dia dekat nilai titik 4, daripada 8 tu, dia dapat satu garis yang melintang. Maksudnya Y sama juga dengan 4 macam tu. Okey, boleh. So dia dapat 4. Boleh ya? Okey, bila dia 15, dia pun lebih besar daripada 8. Bila dia lebih besar daripada 8, so dia still 4 juga. Boleh. Kita refer to the third equation. Okey, 6. 6 dia di antara 5 dan 8 betul. So kita guna dia dekat second equation. Kena selesaikanlah. Which is 6 kuasa 2 tolak 10 kali 6. X dekat second equation tu ganti dengan 6. Campur 24. Okay, so selesai. Dapatlah nilai dia kosong. Okay, untuk 5. Kita nak cari limit X menghampiri 5 untuk fx. Okay, kalau macam ni, limit X menghampiri 5 untuk fx. So, kita tahu bahawa 5 daripada sebelah kiri nilai dia berapa? Sebab dia ada dua bahagian dia tau. Yang ni dan yang ni. Dia kena guna first and second equation. Yang first ni akan dapat nilai dia daripada 5, kat sini 5. Daripada kiri, belah kiri 5, nilai dia menuju ke berapa, titik berapa. So 16 campur 5 kuasa 2 punca kuasa akan dapat berapa tu? Akan dapat, siapa dapat jawab? 5 sebelah negatif. Okey, kita akan dapat punca 41 kan? Okey, bila limit X menghampiri 5 positif, we are referring to the second equation sebab 5 yang sebelah positif ni yang lebih besar pada 5. Menuju ke 5, equation ni ini. Maksudnya 5 kuasa 2 tolak 10 kali 5 campur 24, kamu dapat negatif, ini dapat negatif 1. So limit dia pada X sama juga dengan 5, bila dua-dua ni jawapan dia tak sama, maksudnya limit dia does not exist. Understand? Kiri kanan tak sama, limit does not exist. Any question regarding limit? Okay, so untuk 8. Untuk 8 pun sama juga. Untuk 8 kita kena consider dua nilai. Okay, untuk limit X menghampiri 8 sebelah negatif, kita kena letak 8 tu dalam equation ni. Yang kedua ni, which is 8 yang ke bawah.
menuju ke titik 8 daripada sebelah kiri. Yang tu kita dapat berapa? 8 daripada sebelah kiri ialah ialah 8 Okey, dan limit X menghampiri 8 daripada sebelah kanan. Okey, kanan dia sentiasa 4. Okey, nilai dia 4. So, kiri dengan kanan tak sama. Ni 4 Okey, kiri dan kanan tak sama. So, limit dia does not exist. Okey. Okey, untuk 8. Okey, soalan seterusnya, bila X menghampiri negatif 5. Okey, bila X menghampiri negatif 5, kat sini limit X menghampiri negatif 5. Okey, yang tu kita kena follow yang ni je, betul tak? Yang pertama je sebab lebih kecil pada negatif 5 ni lebih kecil pada 5. Okey, so dapat satu nilai lah. Satu nilai dekat situ berapa? Punca 41. Kan, betul tak? So, limit dia ialah punca 41. We don't need to consider from the left, from the right. Sebab negatif 5 tu dekat satu ni je. Dia bukan di tengah-tengah value yang yang di piecewise ni, yang terputus ni. Okay, boleh. Any question? Okay, we move to the next question. Ni. Which is limit. Okay, bila kita ada soalan macam ni, limit. First is direct substitution. Direct substitution negatif 2 kuasa 2 akan dapat 4. 4 tolak 4 akan dapat 0. Negatif 2 tanpa 2 akan dapat, okey, atas bawah 0. Betul tak? Okey, bila atas bawah 0, kita kena buat apa? Sama ada conjugate ataupun factorization. Okay, so now if you want to find factorize, if you factorize this, we get X campur 2. Macam mana? Faktor yang atas tu. Sebelah dia X tolak 2. Okey, bawah ni ialah X campur 2. So, bila kita dah ada atas bawah yang sama, we will eliminate it. Dan kat sini ialah negatif 2 tolak 2 akan dapat negatif 4. So, our final answer is negatif 4. Yeah. Okay, for question number 2, yang ni nombor 2. X kuasa 2 tolak 3X campur 1. Yang ni ialah bila kita letak 2 kat dalam ni, kita dapat direct substitution. Terus dapat jawapan, betul tak? Yang ni terus dapat jawapan berapa? Negatif 1. Okey, untuk yang ni pula. Yang ni kita kena, when X is approaching to infinity, we look at the denominator punya nilai, cari X yang kuasa paling tinggi. So then, kita bahagikan semua term dalam X kuasa paling tinggi, which is X kuasa 2 tolak 1 per X kuasa 2 bahagi dengan 2 X kuasa 2 bahagi dengan X kuasa 2 campur 2 per X kuasa 2. Okay, by using the rule, bila kita ada satu nombor bahagi dengan X, bila X tu ialah infinity, dia akan dapat nilai kosong. Kat sini pun ialah nilai dia ialah kosong. Okey, tapi dekat sini kita boleh simplify, we get 1. But here, we can simplify it, we get 2. Okay, so the final answer will be 1/2. Any question? Kalau saya punya kuliah, kalau kamu tak faham apa bab-bab tertentu, kamu boleh tengok saya punya YouTube tu, saya dah upload semua kuliah saya upload. Okay, so for number 4. Number 4 ni dia does not exist, dia punya limit. Okay, kenapa dia kata does not exist? Cuba masukkan kosong kat dalam nombor 4 ni. 2 kali kosong campur 4. Okay, kita akan dapat something infinity, right? But when you get the infinity value, you have to determine whether it is positive infinity or dia does not exist, bukan dia infinity sebab lepas kita dapat infinity ni, pada H sama juga dengan kosong,
Cari daripada kosong, daripada arah negatif, which is yang paling hampir dengan kosong sebelah kiri ialah berapa? Contohnya 0.001 negatif, ni ialah 1 kat sini. 0.001 sebelah sini kita ambil negatif 0.1. Okey, yang sebelah positif dia, yang kanan dia ialah 0.00001. Okey, dan yang ni ialah 0.1. Cuba cari pattern Y yang kat bawah ni. Apabila dia menghampiri X daripada sebelah kanan dan X menghampiri kosong daripada sebelah kiri dan kanan, nilai dia berapa? Okey, bila 0.1 kat situ nilai dia ialah 14 kan, 14 point something kan. Bila dia 0.0001 nilai dia ialah 14,142. Nampak tak nilai dia daripada kecil dia meningkat. So kita boleh kata daripada sebelah positif ni nilai dia ialah positif infinity. Dan daripada sebelah kanan ni nilai dia apa? Daripada sebelah kiri ni nilai dia, kamu boleh, kalau kamu buat nilai dia ialah, kat sini ialah negatif 13, kat sini ialah negatif 14,141 point something, which is dia semakin menurun. Sebelah kiri nilai dia semakin menuju ke negatif infinity. So kiri dan kanan tak sama. So that's why it does not exist. Okay. Same goes to this. Bila kita dapat yang ni pun sama, dapat infinity per dengan kosong kat bawah. So it is infinity. So kita kena consider, sebab kadang-kadang nilai dia ialah, dia bukan tak exist, dia exist tetapi positive infinity, sebab dua-dua belah ni menuju ke positive infinity. So sama juga caranya, which is yang kat sini kena ambil titik 3 sebagai tengah-tengah instead of kosong. So cari daripada sebelah kanan 3 berapa nilai, sebelah kiri 3 berapa nilai. So look at the pattern for the Y, whether it will increase or it will decrease, ataupun dua-dua sama naik ataupun ke bawah. Okay, so enough with that. Okay, yang ni C ni, ini ada soalan panjang. Okay, mana soalan kita tadi? Okay, so sekarang dekat sini Indura 8. Okay, the Malaysian Porter Service deliver first class weight 3 kg or less, maksudnya 3 dan ke bawah. Price dia not more than 1 kg ialah, not more than 1 kg ialah 42 sen. More than 1 kg, okay. Maksudnya apa yang dia cakap ni, kita boleh simplify gunakan inilah. Maksudnya bila dia daripada 0 sehingga 1 dia ialah 42 sen. Okey, bila 1 sehingga 2 dia ialah 59 sen. Dan bila dia di antara 2 sehingga 3 dia ialah 76 sen. Okey, so sekarang soalan dia tanya at which value in open interval 0,3, di antara 0 sampai 3 ni, interval dia, X dia 0 sampai 3 ni. Dekat sini, is this function discontinuous? Okay, so sekarang kamu dah nampak bila kamu ada ini dan kamu lukis dia punya graf, kamu dah nampak dia discontinuous. Okay, 0 sehingga 3, tengah-tengah ni lah dia discontinuous when X sama juga dengan 1, when X sama juga dengan 2, and X sama juga dengan 3. And why is it not continuous? Because of the limit from the left and right is not the same. That's the reason why. Okay, faham? Bila kita dah faham ayat ni, kalau kita buat dalam piecewise function, then we draw the graph, then we can find the discontinuous point. Okay, tapi kalau soalan kita online, tak ada. So, okay, tapi kalau soalan online pun boleh juga. Maksudnya, saya bagi soalan tu, lepas tu saya suruh cari dekat mana discontinuous function. Saya letaklah 2 dan 3, 3 dan 4, 1 dan 2. Kamu boleh tik kan kalau dah tak faham sangat. Kamu ni dah ada baling dadu je pun, dia kena jawab Okay, so now for the below piecewise linear,
Is it continuous when x is equal to 3? Okay, sekarang ni, yang ni back to the concept of continuity. Bila kita nak tahu dia continuous ke tidak pada x sama juga dengan 3, back continuity test. Apa itu continuity test? Kita ada 3 kan. Yang pertama cari F3. So F3, bila kita dapat F3, kita kena guna first equation sebab x is less and equal to 3 pada first equation. 5 tolak 3 akan dapat 2. Okay, so now bila dia nak cari, lepas tu second continuity test is limit. Okay, kita kena pastikan limit di sebelah kiri dan kanan 3 tu nilai dia sama. Okay, sebelah kiri dapat 2 tetapi di sebelah kanan dapat 1. So sekarang limit dia tak exist sebab kiri kanan tak sama. So we can conclude that this is not continuous when x is equal to 3. Understand? Okay, so untuk yang ni pula, determine whether each function is continuous or discontinuous. Okay, ni continuous ke tidak? Kita nak determine. Okay, untuk yang ni pun sama. Kalau domain dia, okay, first kalau domain kan undefined kan. Sekarang kita tahu dia undefined when x is equal to 0 and x is equal to tambah tolak 1. Kenapa? Bila dia kosong, masukkan dekat sel dalam ni, dia akan dapat 12 per kosong. Then we can't plot, kita tak boleh plot. Bila x sama juga dengan kosong, y sama berapa, kita tak boleh plot. So it undefined. So dia tak selanjar, which is dia tak continuous when x is equal to 0. Then another point is bila dia positive 1, okay, positive 1 dekat sini pun dia tak continuous juga sebab dia dapat 12 per kosong. Kita tak boleh plotkan dalam graf tu. Okay, and the third value is negative 1. Okay, dapat ketiga-tiga value ni, dapatlah 3 markah sebab it's undefined for these 3 value. Okay. Number 2. Number 2 pun sama. Back to the concept of the domain. Okay, jadi bila kat sini kita ada pecahan yang bawah ni tak boleh sama dengan kosong. Bila dia tak sama dengan kosong, bila titik x tak sama dengan 7 dan x tak sama dengan 2. So, we know that this discontinuous when x is equal to negative 7 and x is equal to 2 because we can't plot the x. So garis kita tahu graf kita akan terputus lah dekat situ. Betul tak? Okay, this is number 7. Page 7 and number 3. Oh, yang ni tak ada jawapannya. Soalannya tanya apa? Determine whether each function discontinuous or discontinuous. Okay, yang ni sama juga. Yang ni kan, yang ni kamu kena consider. Okay, sama ada kamu nak lukis graf ataupun kamu nak consider. Okay, kat titik 2, maksudnya x sama juga dengan 2. Titik yang dia terputus dan x sama juga dengan 6. Dekat 2 titik ni, cuba cari limit x menghampiri 2 daripada sebelah kiri. Lepas tu cari limit x menghampiri 2 daripada sebelah kanan. Bila sebelah kiri guna first equation 2. Masukkan 2 kat dalam tu. Dapat berapa? Ni akan dapat value dia 2 kuasa 2 ialah 4 kan? Betul tak? Kan untuk 2. Dan sebelah kanan pun 6 tolak 2 ialah 4. So dia continuous dekat ni. X sama dengan 2. Tapi untuk 6 pula still sama. Maksudnya limit X, sebab kita nak tahu dia continuous ke tidak, X menghampiri 6 sebelah kiri. Lepas tu X menghampiri 6 sebelah kanan. X menghampiri 6 sebelah kanan. Okay, so sekarang kat situ sebelah kiri, sebelah kanan cuba masukkan 6. 6 tolak 6 yang sebelah kiri kosong. Yang ke kanan 2 kali 6 tolak 17 dapat berapa? 2 kali 6, 12. Tolak 17 dapat negatif
5. So sebelah kiri kanan tak sama. So kita tahu the limit dia tu dia tak bertemu dekat satu titik. So the graph will be disconnected dan this is not this equation discontinuous when x is equal to 6. So kita dapat 1.6 kat situ yang dia discontinuous. Okay, for question number 4. Dekat sini, question number 4 pun sama. Cuba cari limit kiri dan kanan untuk x sama juga dengan 3 dan kiri kanan x sama juga menghampiri 7 kiri kanan. So kat situ kita dapat bila x menghampiri 3 dia continuous. Sebab kiri kanan sama. Saya dah buat lah benda ni. Okay, bila limit x menghampiri 7 daripada sebelah kiri, limit x menghampiri 7 daripada sebelah kanan, nilai dia tak sama, which is sebelah kiri kita dapat 3, sebelah kanan kita dapat 1. So bila kita tahu yang ni limit dia tak sama, so it's not exist, so the graph will be discontinuous and it will not continuous when x is equal to 7. That's how we conclude. Okay, finish with this set of question and equation. Untuk set 2019-2020, pagi tadi saya dah discuss, kejap lagi saya upload dekat dalam Ulearn, dia punya link YouTube ya. Boleh? Okay, settle yang ni. So nanti besok punya session pagi saya discuss 2017 punya soalan. So kamu boleh view dekat YouTube punya tu ya. Boleh? Okay, so hopefully semua faham dan semua orang dapat midterm tu 20 dan ke atas. Tak ada pun yang dapat kosong. Sebab bila tu ada soalan yang saya buat, saya tak buat lagi. Tapi kalau saya buat soalan, ada macam tadi kamu tengok kan, kalau soalan saya, ada soalan macam ni, orang yang tak study pun, kalau dia faham konsep matematik, dia still can get this answer. Maksudnya ada soalan yang betul-betul basic, which is semua orang boleh jawab. So dekat situ memang tak, itulah saya pelik. Kadang-kadang kalau saya buat soalan, ada yang dapat kosong. Maksudnya dia ni tak belajar langsung ke, dalam otak dia kosong ke, macam tu. Kalau kamu tengok soalan ni, previous punya student ada yang dapat kosong tau. Kalau saya buat soalan, ada soalan yang macam yang atas ni, soalan A ni, at least semua soalan boleh jawab. Kan maksudnya kita boleh jawab, kita boleh, okay, mungkin kalau lukis graf tu macam susah ke, tapi ada soalan yang macam yang tadi terus dia masuk value, macam ni kan terus dia masuk value, ada maksudnya ada orang yang memang akan dapat markah, takkan ada orang yang dapat kosong macam tu. Saya consider macam tu, kita tak naklah kan orang dapat kosong macam menzalimi lah pula. Tapi kalau dia tak berusaha, dia itu terpulang lah macam tu. Okay, so I hope for next punya midterm exam semua akan lulus dengan cemerlang dan semua orang akan ada possibility, semua orang akan dapat dekan at least sekali dalam dia punya diploma ni, dia akan dapat dekan sekali, insyaAllah, amin. Okay, saya dulu belajar saya tak pernah dapat dekan, tapi saya doakan kamu dapat dekan, maksudnya sijil dekan, which is 3.5 and above. Amin, amin, amin. Okay, itu saja. So lepas ni saya akan upload dalam YouTube, upload dalam Ulearn. Then kuliah saya yang lepas-lepas tak faham pasal domain range, boleh tengok dekat saya punya channel Ulearn tu, channel YouTube. Boleh tak pun pergi kat Ulearn, pergi dekat link-link yang saya dah paste dekat situ. Dan yang lainnya apa lagi? Ada soalan tak? Untuk Jumaat ni kita dah mula lecture untuk topik baru, dan topik tu berkenaan soalan final je lagi. Kita dah mula untuk final punya revision, maksudnya lecture untuk final untuk Jumaat ni. So Jumaat depan is our midterm exam. Okay, Jumaat ni saya record dan saya letak exercise sikit. Jadi kamu boleh tengok recorded lecture tu Okay, itu saja. Assalamualaikum. Thank you.